menampakkan dah viral benda ni, dah kecoh ni, zaman satu dunia ni. Orang tak payah nak tengok CNN apa semua. Memang CNN bergerak ada di handphone ni masing-masing ni. Okey, jangan sampai rahsia kekuatan tentera kita kan, rahsia kita terdedah, kelemahan kita terdedah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam ceria diucapkan kepada anda semua. Biasalah kalau ada masa ke lapangan, siang bekerja, malam berehat. Ada orang yang kerja siang malam, ada yang kerja shift malam. Okey, antara pekerjaan di dunia, terutamanya di Malaysia lah, di dunia lah senang cerita, antara pekerjaan mulia yang saya cukup kagum, saya cukup respect, saya cukup hormat, dan kadang-kadangnya bila saya tengok dia buat kerja, saya boleh menitiskan air mata. Macam bagus je, nak sikit-sikit air mata. Ya betul. Okey, pekerjaan yang boleh buat saya menitiskan air mata adalah yang kerja kutip sampah tu. Pagi-pagi ke petang ke tak kira lah. Kutip sampah. Mereka menahan nafas, bau busuk, apa yang kita buang, apa yang kita hasilkan. Yang penting dia halal. Okey, itu pekerjaan yang respect. Itu pekerjaan pertama yang saya amat kagum. Memang kalau saya tengok, kalau boleh kalau ada kesempatan lah, rasanya ulurkanlah air kotak ke, air bungkus ke kan, ikat tepi, ikat tengah ke, ajak makan, ajak minum ke kan. Okay? Walaupun mereka, gaji mereka mampu untuk makan minum, tapi seronok rasanya kalau kita dapat bagi hadiah lah kat diorang ni, makan minum ke, belanja air ke kan, sembang-sembang. Macam tu lah. Itu yang pertama. Yang kedua, pekerjaan yang saya kagum dan saya respect ni adalah tu dia, tentera, askar. Dan ada juga ahli politik yang memperlekehkan satu ketika dahulu, memperlekehkan tentang peranan tentera ni, makan gaji buta ke. Adalah tu ahli politik tu kan, baru kau nak merasa jadi kerajaan kan, dah mula cabul ataupun mengeluarkan kenyataan yang boleh mendatangkan kemarahan. Tiba-tiba cuaca panas pula. Sekejap, kita on aircon ni. That's right. Saya baru lepas urusan JPJ, tapi hari ni JPJ offline. Jadi urusan tukar nama saya ambil keterangan sekejap sebab kena buat secara online. Boleh katanya. Nanti saya akan kongsi cara-caranya. Okay, jadi kat sini berbalik pasal cerita tentera tadi. Tapi dalam masa yang sama, pengorbanan ataupun pengorbanan lah, ataupun keletihan, kesusahan, kepayahan. Apa ni? Oh, radio. Okay, Android automatic. Kereta buruk je Android. Kereta apa ni? Kereta ni dulu harga RM110,000 tau. Sekarang boleh dapat dalam bawah RM15,000. Tengok condition lah. Itu video kita cerita lain pasal iklan kereta ni. Okey. Jadi pengorbanan tentera ni macam tidak dihargai, dipelekehkan oleh ahli politik. Tapi saya tak berani mengeluarkan kenyataan adakah tuduhan yang berkaitan dengan 6 bilion ni adakah betul, adakah sahih. Sekarang ni saya cakap terus terang, saya jarang tengok TV. Kalau dulu adalah satu parti politik tu, dia menggunakan landasan ataupun menggunakan platform TV untuk menyebarkan fitnah, tuduhan, habis semua dia hentam. Dia menggunakan tapi sekarang ni kita dah jarang tengok TV dan ramai yang beralih kepada online ataupun media sosial, sosial media ke macam tu lah, Facebook, TikTok, YouTube, WhatsApp dan sebagainya. Jadi sekarang ni antara yang saya tengok ahli politik yang aktif dengan laman TikTok dia adalah Syed Saddiq. Dan Syed Saddiq ni kalau buat satu-satu kenyataan ni, susunan ayatnya cukup meyakinkan dan boleh mempengaruhi dia punya penyokong untuk masa depan politik dia, untuk kembali jadi kerajaan. Tak tahulah. Okey. Tapi keberanian dia tu adakah jika berlakunya satu tuduhan fitnah, tuduhan palsu dan sebagainya kepada pihak kerajaan sedia ada ataupun Barisan Nasional, adakah ianya boleh dikenakan saman jika ianya sebagai satu tuduhan? Jadi kenapa Syed Saddiq berani? Dia berani ni mungkin dia dah ada. Sebenarnya ada rahsia, ada tip macam mana kalau kita nak buat satu benda-benda yang macam nampak macam tuduhan tapi tidak boleh dikenakan tindakan tu. Yalah, ada. Saya nak kongsi cara tu, tak apalah. Itu kita sambil minum kopi ataupun lepak warung, biskut kering, boleh cerita lah. Semua benda nak cerita kan, tak buat pula jadi 30 minit ataupun jadi 30 hari pula video ni kan. Dan kita masih menantikan pihak yang dituduh tu, yang terbabit dengan salah guna wang rakyat 6 bilion ni untuk tampil. Tak payah tunggu TV lah, sebab sekarang saya cakap tadi ramai orang dah beralih daripada TV, berita, buletin utama, berita TV1 ke TV2 ke, dah beralih kepada laman sosial. Tapi mungkin saya terlepas pandang sebab saya pun sibuk. Takkan saya nak scroll cari kan kenyataan balas daripada mereka-mereka yang tertuduh ni ataupun dituduh di fitnah ni kan. Saya masih anggap fitnah. Okey.
Lepas tu macam ni lah, kalau dalam kepimpinan politik satu-satu parti tu, jika kepimpinan tertinggi tu sedang menghadapi pertuduhan, saya rasa kenapa perlu ada lagi sokongan untuk dia jadi pemimpin? Kasih rehat dululah, jaga cucu. Cakap direct ini, okey? Ini saya sebagai rakyat Malaysia, kita berhak mengeluarkan. Saya tak kata pertuduhan tu adalah satu yang sahih. Benda ini masih dalam pertuduhan, dalam rayuan, dalam proses mahkamah. Okey, dibuatnya benda tu fitnah, dan saya kata, oh, dia ni macam ni, dia ni curi duit rakyat. Tak boleh, sebab kalau benda tu betul-betul bukan dia buat, satu perancangan fitnah yang jahat, so dosa tu kan. Nak menjawab apa nanti? Dah lah, awak ni amal ibadah pun tak berapa nak bagus sangat, kadang-kadang ada tertinggal, kadang-kadang tak khusyuk solat ni kan. Nak cerita pasal keburukan orang ataupun benda-benda yang belum sahih ni apa semua kan. Tapi kalau betul itu adalah kesalahan jenayah ni yang buat, rasuah ke apa, seleweng duit ke apa ke, tapi dia lepas daripada pertuduhan kerana kebijaksanaan pihak peguam ke ataupun apa, itu dia lepas di dunia tu dia punya hal lah, okey. Tapi di akhirat nanti, cerita pasal akhirat, tak ada hal, kita pun last kali kita akan mati kan. Hebat macam mana pun, bukan kita boleh bawa masuk pun apa yang kita punya kekayaan ni ke dalam kubur, betul? Nampak kat situ. Jadi kat sini saya mengharapkan ada jawapan balas dan kalau boleh kepada mereka-mereka yang tertuduh ni. Ini saya bagi contoh direct lah sebab sini hak saya bersuara. Contohlah macam Datuk Zahid Hamidi Datuk, kalau lah dia tengok video saya ni, saya pernah bersalaman dengan beliau pada tahun 2000 berapa lah, masa tu konvoy. Masa tu ialah Datuk Zamidi kan dia bikers kan, jadi kita orang yang bagi bikers ni masa konvoy Merdeka, kalau tak silap 2017 2016 ke macam tu, lupalah. Okay. Jadi sempatlah saya bersalaman dengan beliau, tapi gambarnya tak ke mana lah, biasalah kadang-kadang. Okay. Cuma baru-baru ni beliau dah digulingkan dalam pilihan raya, dan sekarang ni masih bertahan lagi sebagai orang kuat dalam UMNO. Okay. Masih bertahan lagi tu, masih ada kekosongan. Minta lah kalau boleh, bila dia ni Datuk kalau dia dengar lah video saya ni, siapalah saya kan. Okay. Kalau ditanya oleh wartawan tu, cuba jawab tu biar transparent, jelas dan nyata, dan meyakinkan pengundi-pengundi ataupun penyokong-penyokong anda, ataupun haters, pembangkang-pembangkang, ataupun yang membangkang anda lah, yang membenci pada anda. Sebab ini kalau saya tengok Datuk Zamidi ni, kalau ditanya satu soalan, umpamanya kalau sekarang berada di KL, ditanya nak pergi Pening macam mana, kita kena pergi Johor dulu baru pergi Pening. Yang itu saya nampak. Jadi tak transparent ataupun tak direct kan. Jadi benda ni menyebabkan mulalah percakaran. Jadi sekarang ni ialah saya pun rasa macam tak syok juga apabila kita lepak-lepak minum kan, lepak minum dengan kawan kat warung dan sebagainya, rakan-rakan pemotoran, terselit sikit cerita politik dah mula boleh jadi bertekak. Ni bahayanya ni kan. Padahal kita bertekak bagai nak gila pun, kita sokong sana, kita kata tu, kita kata ni kan, kita bertekak, kita dapat apa kan. Diorang kan ahli politiknya semua ni, lebih-lebih lagi walaupun mereka pembangkang, kalau ada namanya ahli parlimen, gaji diorang jalan, gaji pergi siasat lah, gaji ahli parlimen berapa duk kita bertekak ni. Lepas tu diorang punya gaji jalan satu, lepas tu kita tak tahu di belakang tabir sebelum bermulanya sidang parlimen, bersidang parlimen sebelum bersidang, mereka ni gelak-gelak je kan. Ada videonya kan, boleh cari kat situ. Okey. Jadi udah-udah lah. Jadi sebenarnya kalau 6 bilion ataupun yang kapal 6 buah ke apa ni, apa semua ni, okey, kalau betul-betul ada penyelewengan, minta SPRM siasat. Saya tak kata, saya tak boleh nak cakap benda ni kan, saya pun tak boleh cakap. Tapi kalau saya tahu benda ni memang ada, bengal juga tu, dan minta siasatan terperinci dijalankan supaya nasib rakyat terbela lah kan, dengan macam-macam isu sekarang ni. Harga barang naik kan, bisnes sana slow, apa semua slow, apa harga macam-macam lah. Kita kena ambil positif lah. Saya selalu berdoa, walaupun doa saya dalam bahasa Melayu, ya Allah Tuhanku, berilah kekuatan, kejayaan, kemenangan serta kesabaran pada pejuang-pejuang, pemimpin-pemimpin, pendakwah-pendakwah yang memperjuangkan menegakkan agama suci Islam di dunia ini. Amin. Itu salah satu doa. Dan salah satu doa lagi, ya Allah ya Tuhanku, maknanya saya memohon semoga seramai mungkin umat manusia di muka bumi ini mendapat hidayah daripada dunia Allah, kerana syurga itu bukan milik kami, bukan milikku, tetapi milik orang-orang yang beriman dan beramal soleh, tak kira bangsa. Nampak? Bukan tak kira bangsa agama, tak kira bangsa agama, dia kena masuk Islam. Dan dulu saya tengok bila ada percakaran politik ni, saya cakap tapi tak ada hal, sebab percakaran politik tu sama, tapi kita punya tentera kuat, sistem pertahanan kita kuat, kita ada rahsia ketenteraan. Tapi bila ada masalah macam ni kan, negara luar dah pandang dah, menampakkan kelemahan tentera kita. Kalau betul ada penyelewengan 6 bilion tu kan, menampakkan dah viral benda ni, dah kecoh ni sama satu dunia ni. Orang tak payah nak tengok CNN apa semua, memang CNN bergerak ada di handphone ni masing-masing ni. Okey, jangan sampai
rahsia kekuatan tentera kita kan, rahsia kita terdedah, kelemahan kita terdedah. Fikir-fikirkanlah benda-benda macam ni kan. Saya pun tak faham lah apa dia kejar sangat kat dunia ni, kalau betul ada penyelewengan apa semua. Tapi tak tahulah akan datang. Ni yang jadi pembangkang ni sekarang ni, berebut menggunakan isu-isu yang tuduhan-tuduhan yang agak besar atau tuduhan-tuduhan yang berprofil tinggi ni. Adakah kerana mereka nakkan berkuasa kembali atau menjatuhkan kerajaan sedia ada, menjatuhkan individu-individu tertentu dan sebagainya? Kita kena hati-hati zaman fitnah ni. Saya tak berani nak cakap benda ni betul tak betul. Okey, kita tunggu dan lihat dan kita berdoa. Berdoa! Jangan lupa berdoa kan. Berdoa sebagai aktiviti kita berjalan dengan aman, lancar, aman, tenteram, harmoni, tak kira bangsa, agama, Cina, Melayu, India, Kadazan, Sabah, Sarawak kan. Jadi itulah. Kalau nak cerita panjang-panjang pun tadi saya kena uruskan kerja saya seterusnya. Tersilap kata, terkasar bahasa, saya mohon ampun dan maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan